الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat lagi kepada kita di alam akhirat nanti. Sebagai nikmat yang lebih banyak daripada dunia berganda-ganda. Dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kita mati kecuali mati dalam keadaan seorang yang muttaqin, seorang yang beriman, seorang muslim yang sempurna, seorang muslim yang salihin, seorang muslim yang beramal saleh mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati dalam keadaan mereka yang ma'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mati dalam keadaan seorang muslim yang i'tisam bihablillah, berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan talian-talian Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati dalam keadaan orang yang berpecah belah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Orang berbecah daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala hantar segala rasul kepada umat manusia supaya memanggil manusia untuk menjadi ummah wahidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi." Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, beritahu kepada kita, sebenarnya manusia itu menjadi ummah wahidah, ummatan wahidatan. Semenjak daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi Adam alaihi salam dengan Hawanya, sebenarnya Allah menjadi Adam itu dan menjadi manusia semua saat itu daripada diri yang satu saja. Kita asal semua daripada Adam alaihi salam. Hawa pun daripada Adam, kemudian anak cucu Adam alaihissalam daripada Hawa dan juga Adam alaihissalam. Keturunan zuriat daripada Adam, kemudian kita keluar daripada butuni na ummahatikum asluhu min na Hawa, asal daripada Hawa. Nah, muh yang pertama kepada kita Hawa, bab yang pertama kepada kita Adam alaihissalam. Ummah wahidah.
menjadi agama yang bersih suci, menjadi manusia yang bersih suci. Sebab itu Islam menentang teori ataupun kesedih mengatakan asal manusia daripada gelap gelita. Bila datang pendidikan, datang ilmu, dia curah-curah. Asal yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan manusia itu daripada ummah wahidah bersih suci agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas pada itu timbulnya syirik dan sebagainya, timbul perbalahan, timbul perpecahan di antara anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT nakwi mereka ini dapat bersatu dalam ummah wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Allah SWT bawa turun nabi-nabi. Tak tahu banyak mana nabi. Nah, siapa kepada nabi itu 124,000. Nah, 124,000 nabi yang Allah hantar turun kepada manusia. Rasul pula 313 orang. Dan satu riwayat mengatakan 313 orang yang Allah hantarkan kepada manusia, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Tujuannya untuk mubasyirin, untuk rakyat kaudi, rakyat khabar gembira, khabar baik kepada mereka yang mengikut rasul-rasul yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mubasyirin, dia akan dapat khabar gembira, akan dapat balasan yang baik surga Allah Subhanahu Wa Taala pada mereka yang hidup kena dengan cara rentang yang tumpang, jalan ikut siratal mustaqim, jalan yang betul yang diaturkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian pula wa mundhirin, beri peringatan, inzar, beri peringatan, hai kam takdir kepada mereka yang berjalan dengan jalan yang dhalam, jalan sesat. Ku tidak tampil, hai takdir ku tidak tampil. Nah, wi semangat kepada mereka yang dah tampil itu, toh hai kam takdir ke ku tidak tampil. Itu tujuan asasi yang Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan Rasulullah SAW ke bumi. Bukan sekadar hantar nabi-nabi. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Serta dengan nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kitab. Setiap nabi dia ada kitab dia, besar ataupun kecil, sebagai batasan, sebagai mizan untuk nak ukur yang manakah betul, yang mana salah dalam perbuatan manusia. Nah, sebagai batasan kepada manusia, sebagai ukuran kepada manusia. Nah, supaya manusia boleh tahu kata perbuatan ini betul, perbuatan ini salah. Dengan sebab itu Allah SWT hantarkan kitab. Nah, sebagai bagaimana tanah kitab, sebagai laktan. Nah, kata kita ni, perbuatan kita ni betul atau salah, pegangan kita betul atau salah. Kitab itu cerita dengan bil haq, dengan secatam, dengan kebenaran. Tidak ada kesesatan dalam kitab yang Allah SWT hantar turun kepada manusia. Supaya apa? Liyahkuma bainan nas, supaya boleh hukum taksim. Kuam tuktong rawa manut. Nah, supaya orang panggil wak khasing. Nah, hukum ke atas di antara manusia fi makhtalafu fi, yang mereka menyalahi di antara mereka, yang mereka berselisih paham di antara mereka. Yang kalau tidak ada kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua akan mengikut pikiran mereka masing-masing. Dalamความคิดเห็นตามอารมณ์ของเขา Nah, tapi dalam Islam ni tak boleh. Kita nak tahuความคิดเห็นของkita dan juga arung kita yang mencanggah dengan Allah dan Rasul, tidak boleh. Kita boleh gunakan akal fikiran kita, tapi kena cocok dengan Allah dan juga Rasulullah SAW. Tidak boleh kita bercanggah dengan Allah dan Rasul.
Wa makhtalafa fihi illa alladziina utul kitab na'utuhu min ba'di ma ja'atuhumul kitab. Ja'atuhumul bayyinat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita mengatakan sebenarnya wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Sebenarnya persisih paham khilaf di antara mereka itu bukan di kalangan orang awam, bukan di kalangan manusia yang tidak paham agama. Sebenarnya persisihan itu timbul kepada para ulama, pada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, pada mereka mempunyai kitab. Allah SWT sebut dalam Quran, dia sisih paham setelah mana dia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penerangan daripada Allah SWT tiba kepada mereka. Bukan dia semabuk dan tasyabbuh, tapi dia dah faham mana yang betul, mana yang salah. Dia dah reti boleh beza furqan. Nah, dia dah ada ukuran yang mana betul, mana salah, mana yang hak, mana yang batil. Tapi sebab apakah mereka bersisih faham dengan yang sebenar, mereka menyalahi dengan sebenar? Sebab Tuhan kata baghyan bainahum, kerana mereka zalim di antara mereka. Pergi, nah, sengkan lekat, karena dia nak zalim, tak benda tak kena pada tempat, karena pun prayut dunia. Nah, karena orang panggil kemaslahatan dunia yang dia dapat sedikit sebanyak daripada dunia. Bimbang, takut jatuh, orang panggil tamnain dia. Bimbang, takut orang panggil habuai tak dapat, hak dia boleh dapat habuai, tak dapat habuai. Dengan sebab itulah Tuhan sebut dalam Quran kata, bukanlah kerana orang panggil dia tak faham agama, bukan kerana dia tak kerti nak beza antara al-haq wal batil, tapi baghyan bainahum, karena mereka zalim di antara mereka dan juga hasad dengki. Nah, zalim dan hasad dengki, karena mereka dengki, nah, di antara mereka. Sebab itulah berlakunya. Saya sebut dalam Quran kata fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqq. Tapi Allah hidayah, petunjuk. Wah, tunjuk jalan kepada orang yang beriman, sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lepas daripada menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada benda-benda dia khilaf antara mereka, supaya boleh pegang dengan benda yang benar dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, kerana Allah Subhanahu wa taala dapat beri petunjuk jalan mengikut mereka yang dia kehendak kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Dengan sebab itu kita umat Islam pada hari ini banyak di antara kita bersisih paham dari segi akidah dan sebagainya. Banyak yang kita beriman dan juga kita saat itu tidak faham, dan juga kita tidak setuju, tidak secocok, tidak menjadi ummah wahidah. Nah, apatah lagi kepada orang yang agama asing, al-Yahuda wan Nasara, sebagai disebutkan ahlul kitab, orang punya kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan suruh kita ambil contoh tauladan daripadanya. Allah SWT sebut banyak tentang Bani Israel. Tuhan sebut dalam Quran ini buat Bani Israel ini banyak sekali. Nah, tentang umat Nabi Musa alaihissalam dan juga buat Bani Israel. Dalam surah Baqarah daripada ayat 40 kepada ayat 123, Tuhan sebut semua buat Bani Israel. Kecek Bani Israel, Nabi jelas Nabi kita pakai peheh belah mana buat Bani Israel. 83 ayat Tuhan sebut berturut-turut dalam surah Baqarah. Nah, sampai 13 muka surah, 13 muka Quran. Nah, Tuhan sebut tentang Bani Israel. Panjang, kecek, panjang lebar. Jadi nak ayat kata Bani Israel itu Tuhan melebihi dia daripada manusia yang lain. Tuhan sebut dalam Quran, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tuhan sebut, hei Bani Israel, ingatkan oleh nikmat Allah SWT Tuhan beri kepada mereka. Tuhan beri kepada Bani Israel yang Tuhan letak sebagai punang dalam dunia ini.
kitab-kitab selain pada Quran ni banyak turun pada Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil, kesemua itu Tuhan turun pada tangan Bani Israel. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu hak banyak sekali jadi nabi dan rasul, banyak keturunan daripada Bani Israel. Bani Israel. Banyak kepada Bani Israel. Sebab itulah Tuhan ambil contoh tahun kepada kita, supaya kita ambil ibrah, ambil berrian. Hai daudai pai siksa berrian. Cakap Bani Israel bagaimana yang Tuhan letak dia setinggi-tinggi manusia. Apa yang sebut dalam Quran kata, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Semuanya aku saat itu melebihi kamu. Hai kau merasa Bani Israel saat itu lebih daripada alam manusia sebagai punam dari dunia ini. Tapi dia tuktam sebab apa? Sebab mereka jual agama Allah Subhanahu wa taala dengan benda kopeh-kopeh daripada dunia. Sebab mereka menjatuhkan akhlak-akhlak mereka sendiri. Sebab mereka merusakkan moral akhlak-akhlak mereka sendiri. Sebab mereka deraka kepada rasul-rasul mereka. Mereka tak terima rasul-rasul mereka. Sebab tu dia tengok Allah beri hidayah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Dia sama dengan folk-folk Bani Israel. Yang mana folk Yahudi memegang Isa alaihi salam selaku anak zina. Merendahkan, turunkan martabat Isa alaihi salam sebagai anak zina. Tapi kalau tengok pula folk Nasrani, angkatkan Isa alaihi salam sebagai darajah yang tertinggi sampai kepada darajah uluhiyah. Angkat sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam Allah bagi kebenaran kepadanya, hidayah kebenaran kepadanya, supaya boleh pegang Nabi Isa sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rasul yang Tuhan hantar, semacam rasul-rasul yang dalam dunia ni yang Tuhan hantar turun pada dunia. Yang mana Nabi Isa alaihi salam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala supaya nak bawa risalah kepada umat. Dan dia tidak ada bapa, benda biasa ya. Sebab disebut dalam Quran banyak di antaranya Adam alaihi salam pun yang tidak ada anak, tidak ada orang panggil bapa dan juga ibu. Allah Taala menjadikan Adam alaihi salam tak ada bapa dan tak ada mak. Dan Allah SWT menjadikan Hawa tidak ada mak, hanya ada bapa. Dan juga Allah SWT sebab apa tak boleh Tuhan nak menjadikan Isa alaihi salam sebagai anak yang tidak ada bapa, hanya ada mak. Itu daripada kembali pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar tak ada pelik kali. Bukanlah benda pelik dah. Bagaimana beranak tu baik tak ada apa? Anak zina itu daripada kalangan orang Yahudi. Nasrani tengok pula tak orang. Tak ada apa, Allah lapar dia. Maka dia sebagai anak bagi Allah. Tengok orang panggil cara mikir dia, background dia daripada fikiran yang Tuhan hantar turun daripada Allah SWT, yang Tuhan hantar turun mari daripada langit. Kitab Allah SWT dah sebut dalam Quran. Supaya umat Islam dapat pegang dengan cara yang betul, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kita tidak boleh kita lari jauh daripada wa'tasimu bihablillahi jami'an. Supaya kita nak jadi satu ummah wahidatan, kena pegang dengan hablillah, talian Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan hantar mari pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah SWT cerita dalam Quran, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau sebenarnya kamu beriman sungguh dengan Allah, beriman sungguh dengan akhirat, kata Tuhan akan balas baik pada mereka yang mengerjakan benda baik, jalan kepada siratal mustaqim, duduk atas jalan yang benar. Dan Tuhan pula akan denda, akan azab pada mereka duduk atas jalan yang sesat, berjalan atas jalan yang sesat. Betul-betul kamu beriman dengan hari akhirat, maka kalau kamu lah orang panggil ada sisi faham di antara kamu, farduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tidak kembali pada Allah dan Rasul, berarti kita tidak beriman dengan Allah yang sebenar dan tidak beriman dengan hari akhirat yang sebenar. Hanya dakwah pada mulut, bibir mulut kita sahaja. Semacam orang Yahudi Nasrani, dia dakwah kata dia beriman juga pada Allah, dia beriman juga pada hari akhirat. Tapi sebenar, hakikat sebenar mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada akhirat, sebab dia tidak kembali kepada Allah dan juga Rasul. Nak menunjuk kata satu dalil kata kita
beriman dengan Allah yang sebenar, beriman dengan hari akhirat, mesti farduhu ila Allah wa Rasul, kena kembali pada Allah dan juga Rasul. Sebab Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa sahaja yang buat perkara dalam agama Allah SWT, tambah dalam agama Allah, maka amalan dia Tuhan tak terima, fa huwa radd. Tuhan tak terima amalan dia yang tambah daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, bila kita saat ini nak selamat diri kita dah pegang macam mana yang Rasulullah SAW ajar kita, alaikum bisunnah. Wajib ke atas kamu pegang dengan sunnah. Perjalanan itu wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah yang dijalankan oleh khulafai rasyidin al-mahdiyin. Abdu alaiha bin nawajid, mempegang dari gerah, pegang sungguh. Alhamdulillah pegang dengan sungguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan kena jaga kita daripada benda-benda reka'ah daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena tiap-tiap reka'ah daripada agama itu satu benda kesesatan. Kita kena jaga supaya kita nak lepas daripada orang panggil sesat, kesesatan dalam dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Kita kena pegang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada idza masaktum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku tinggal kepada kamu dua perkara saja. Kalau betul-betul kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tak akan sesat jalan sama sekali. Kamu akan menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis syarif. Dengan sebab itulah kita umat Islam, jangan kita buat perangai semacam orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu satu ibrah, satu berian kepada kita, yang Tuhan suruh baca kita, Tuhan suruh tengok, Tuhan suruh kita belajar tingkah laku Bani Israel. Supaya kita nak ambil berian daripada dia. Lepas tu Tuhan wajah banyak kisah-kisah Bani Israel dalam Quran. Baca ikut ketemu mana-mana ayat Bani Israel. Tuhan nak kita ambil pengajaran daripada dia. Sebab orang Yahudi ni Tuhan sebut dalam Quran dah, kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani ni dia tak akan jong sama sekali. Tak akan jong kepada kamu, tak redha kepada kamu, kecuali kamu ikut dia, ikut semacam dia. Orang Yahudi Nasrani yang tahriful kitab. Yahudi Nasrani dia beki kitab dia, kitab Taurat dia beki. Orang Yahudi dia beki kitab Taurat. Nampak dalam kitab dia tak ada fikiran dia dalam ni. Wasannak benda ni bubuh dalam kitab dia. Dia kata hak Tuhan. Nampak kata benda ni bercanggah dengan dia, nak berlawan dengan nafsu dia, berlawan dengan pemperayuk dia, kat dengan pemperayuk dia. Dia buat tu baik, azab tu baik. Karena dia beki kitab dia. Itu apa kita dalam kitab Taurat pokok Yahudi. Nasrani beki kitab Injil. Mengikut hawa nafsu dia, tak kena dengan nafsu dia, dia buat tu baik. Nampak tak ada hawa nafsu dia nak, dia bubuh masuk. Itu cara dia beki. Sebab itulah kalau kita beki Al-Quranul Karim, kita tahrif Al-Quranul Karim, kita tafsir makna salah Al-Quranul Karim, kita takwil Al-Quranul Karim dengan salah-salah macam Mu'tazilah, macam Qadariyah, semacam Jahmiyah, sama dengan orang Yahudi dan juga Nasrani. Sebab mereka tahrif kitab mereka supaya nak ikut dengan hawa nafsu mereka. Sebab itulah orang Yahudi tak akan terima sama sekali, tak redha di kamu sama sekali, kecuali kamu ikut perangai mereka, ikut semacam dia buat, ikut hawa nafsu dia. Sebab itulah Facebook dalam Quran kata, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu ahli kitab nak beriman dengan setengah kitab, nak kufur dengan setengah kitab? Tak secocok dengan nafsu kamu, kamu beriman. Hak tak terima, tak secocok dengan nafsu kamu, kamu kufur. Sebab itulah Tuhan sebut ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah dia beli dunia dengan akhirat, tukar, ambil akhirat habis pada dia, pergi beli dunia lagi. Beli pemperayuk. Tuhan widah syurga pada dia akhirat. Sebab orang panggil setiap manusia ni dalam hadis yang sahih, Tuhan cadai dan orang syurga, umur dalam syurga. Ada umur belakang dalam syurga, ada tempat tu dalam syurga, ada maraduk kita dalam syurga. Ulaika humul warisun alladziina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Semua kok kita ada semua maraduk dalam syurga. Tapi kerana kita nak beli dunia ni, kita ambil maraduk dalam syurga, pergi beli dunia, pakai dunia sementara waktu saja, habis maraduk kita dalam syurga. Sebab itulah kalau kita ambil hak syurga, mari beli dunia saat itu,
amat rugi kita. Tuhan sebut dalam Quran kata orang pasal ni orang beli akhirat dengan dunia. Beli syurga dengan habuai dunia yang orang panggil sedikit. Sebab itulah Tuhan sebut kata wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Kena suka hati, wadda suka hati, katsirun banyak daripada ahli kitab Yahud dan Nasara. Ni suka hati benar. Kalau kamu kelik kembali, nah kamu pula orang panggil semak sepah pada iman, sepah kamu beri medah, kamu kelik jadi kufar, jadi kafir semula. Engkar Allah, engkar Rasul. Nah, mu dia beri medah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, janji dengan Allah SWT kata nak ikut agama Allah, nak ikut Allah dan ikut Rasul. Rasul sebagai panggil utusan daripada Allah SWT, Muhammad sebagai utusan daripada Allah SWT. Selepas pada kita mengucap kalimah syahadat, kita kembali ke kufar. Menetek Nabi kita Muhammad SAW pula. Orang Yahudi suka sangat pula. Nah, suka. Nah, sebab apa? Sebab hasad min inda anfusihim. Nah, sebab mereka itu hasad deki pada orang Islam. Nah, hasad deki bila takut orang Islam masuk surga. Karena dia hasad deki, nak ajak juga orang Islam saat ini supaya masuk neraka bersama dengan dia. Orang yang sesat, orang yang salah, orang yang silap. Nah, orang yang jahat, dia tak suka orang buat benda baik. Dia nak ajak orang buat jahat sama dengan dia. Nah, fok yasetik dan sebagainya. Nampak orang tak orang dekat yasetik. Nah, bila dia tak makan tak suka dia. Nak ajak dia dekat yasetik supaya dia. Nah, itu tujuan orang panggil Yahudi dan Nasrani. Nak erat manusia sebab tu mereka kata suka benar kalau kita kembali kepada benda yang salah. Lepas pada kita duduk atas jalan yang betul dah, klik pada jalan yang silap, jalan yang salah, jalan yang dolal, maka suka benar. Nah, hati orang-orang Yahudi. Nah, Tuhan sebut dalam ayat kata fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim. Fak ni tulis kitab dengan tangan mereka. Nah, bahasa nak tulis macam mana dia tulis? Pas dia tulis sudah siap, tsumma yaquluna min hadza min indillah. Tsumma yaquluna kama dia berkata mereka itu, fak ni daripada Tuhan. Agama Allah hajar besar ni, agama Allah suruh besar ni, lepas dia tulis pak ni agama Allah, sedangkan dia tulis dengan otak fikiran dia. Nah, mereka ini dia setaru bihi samanan qalila. Dia orang panggil beli. Nah, benda-benda orang panggil hak gego hak kopek. Nah, ambil benda hak mahal ditukar dengan benda orang panggil benda hak kopek. Nah, Facebook kata fawailul lahum mimma katabat aydihim. Nah, celaka bagi mereka yang tulis dengan tangan mereka. Bukan daripada Allah SWT. Tulis pasal bukan daripada Allah dia kata hak Allah. Bukan daripada Rasul dia kata hak Rasul. Bukan daripada agama dia kata hak agama Allah. Mana orang panggil cema agama Allah SWT, ini celaka benar. Nah, fawailul lahum mimma yaksibun. Nah, maka kemudian orang panggil kecelakaan bagi mereka usaha dak buat macam tu. Usaha benda-benda orang panggil silap, salah, usaha buat bid'ah itu. Satu kecelakaan yang disebut dalam Quran. Support pada orang Yahudi dan Nasrani yang duduk orang panggil menulis kitab dengan tangan sendiri. Nah, kemudian dia nisbah pada Allah SWT. Tujuan yang Allah Subhanahu wa taala hantar nabi kita di atas dunia ni, turun pada dunia ni. Nah, hantar latih nabi kita sebagai rasul, hantar kitab para nabi. Tujuan sekalinya nak mengajak nabi supaya menjadi umat dan wahidah. Jadi umat yang satu klik semula pula. Supaya nak nabi ada panggil nabi ada semua, seru nak nabi ada semua supaya masuk surga Allah SWT semula. Nah, daripada mereka duduk menyeleweng ke jalan yang sesat, nah panggil klik semula. Begitu juga hijau tugas umat Islam. Nah, umat Islam yang ambil syakwa daripada nabi, umat Islam yang ambil warasatul anbiya, yang menjadi warasatul anbiya, yang sakwa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka mesti kita mengajak manusia pada ummah wahidah. Nah, balah mana pun usaha kita buat, balah mana pun nak mengajakkan umat Islam, anak cucu Nabi Adam menjadi ummah wahidah. Nah, umat yang satu supaya kita pakai jalan satu bahtera, pakai jalan satu kapal, nah untuk menuju pada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah sebagai khutbah saya pada hari ini dengan cara ringkas sebagai ummah wahidah. Kalau kita nak tahu cara panjang lebar tentang panggil ummah dan wahidah, insya-Allah besok hari akan ada penceramah yang terkenal. Dia akan ceramah tajuk ummah wahidah, ummah dan wahidah di Sanam Kila Petani. Insya-Allah kita bakal dengar bagaimana ummah wahidah yang sebenar supaya kita dapat berpegang dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun 'ibadihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyyakum taqullaha 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa 'adi kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa bikum la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimissalah.